اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Safwatul Zubat yang dikarang oleh Imam Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Yang mana kita masih lagi dalam muqaddimah dalam perbincangan berkenaan dengan usul din. Katanya wal ilmu asma sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu adalah yang paling tinggi daripada sairil a'mal ay min asna baqil a'mal. Maksudnya kebaikan ataupun amalan-amalan yang paling tinggi sekali adalah ilmu. Itu yang dimaksud oleh pengarang kita. Jadi pengarang kita sebut wal ilmu asna sairil a'mal. Wal ilmu asna, maksudnya asna dia arfa' wa afdal sairil a'mal ay baqil a'mal. Jadi yang paling tinggi dan paling lebih daripada segala amalan adalah ilmu. Itu maksud dia. Tapi yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu asy-syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu yang kata paling tinggi berbanding dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain adalah benda al-ilmu asy-syar'i. Kerana benda ilmu yang paling tinggi, kerana yang pertamanya adalah tidak sah sesuatu amalan, sesuatu ibadah melainkan dengan ilmu. Okey, jadi ilmu adalah syarat kepada sah sesuatu amalan. Satu, yang keduanya, begitu banyak kelebihan-kelebihan di dalam Al-Quran dan dalam hadis menyatakan tentang kelebihan ilmu. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan dalam golongan yang mulia ataupun termasuk dalam golongan yang mulia adalah orang yang diberi ilmu pengetahuan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan dia, dan begitu juga para malaikat, dan begitu juga orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Sebab itulah pengarang kita menyebut wal ilmu asna sairil a'mal. Jadi orang yang mengetahui kedudukan ilmu cukup mulia, cukup tinggi, tetapi dia mengabaikan ilmu, maka orang tu pastinya adalah orang yang amat rugi. Orang yang terlalu rugi. Anda nak kongsi satu cerita. Ada seorang syekh guru nama Syekh Mazin Bakir rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seorang ulama daripada negara Syria, pakar dalam fiqh mazhab Hanafi, yang mana dia kalau dia keluar daripada rumah jalan kaki nak pergi ke tempat mengajar, benda yang dihadirkan dalam hati dia, tidak ada perbuatan yang paling mulia, berbanding dengan perbuatan aku keluar daripada rumah pada hari ini untuk belajar. Itu perbuatan yang paling mulia sekali. Dan dia kalau orang tu belajar sungguh, dia sanggup bayar untuk belajar orang tu. Bukan pelajar bayar ke dia sanggup bayar kepada orang yang nak belajar sungguh. Sampai tahap daripada tu, sebab dia menganggap bahawasanya benda ni adalah benda yang cukup mulia. Ini apa yang ada dalam hati dan diri para alim ulama.
Sebab itulah para alim ulama ketika mana mereka itu ingin menceritakan tentang sesuatu ilmu, dia akan sebut tentang kelebihan ilmu. Supaya penuntut ilmu meletakkan kelebihan itu dalam hati. Orang yang tidak meletakkan kelebihan ilmu di dalam hatinya, maka dia tidak akan mampu ataupun dia tidak akan bersemangat untuk mendalami ilmu. Ia benda yang kita tidak rasa mulia ni kita akan letak belakang. Dia benda yang kita rasa mulia baru kita letak depan. Ilmu kita kena letak pada tempat yang cukup-cukup mulia. Ilmu kalau kita beri keseluruhan kita kepada ilmu, maka ilmu bagi kepada kita hanya sebahagian daripada dia sahaja. Maksudnya kita telah bersungguh habis sedaya upaya, siang malam, perkataan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, pemikiran kita, mikir tentang ilmu, kita hanya dapat satu bahagian sahaja. Apatah lagi kalau jauh lagi kalau sekiranya orang saat itu tidak mengambil berat tentang ilmu. Jadi orang yang ingin berjaya dalam menuntut ilmu agama, mesti dia kena beri keseluruhan diri dia kepada ilmu. Dan dia kena meletakkan ilmu adalah benda yang paling mulia. Maka dia kena memuliakan ilmu ketika berlaku pertembungan di antara ilmu dan perkara yang lain, dia kena dahulukan ilmu. Itu cara dia. Baik. Wal ilmu asla sairil a'mal wa huwa dalilul khairi wal ifdal. Dan ia adalah ilmu ini menjadi dalil, penunjuk kepada kebaikan. Dia menjadi pemimpin bagi kebaikan. Jadi maksud dengan kebaikan adalah kebahagiaan di negeri yang kekal abadi. Kebahagiaan di negeri yang kekal abadi. Itu yang dimaksud dengan kebaikan. Dia adalah menjadi dalil, menjadi pemimpin, menjadi penunjuk kepada kebahagiaan di negeri yang kekal abadi. Ilmu. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iltabasa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menjalani sesuatu jalan, yang dia mencari di dalam jalan tersebut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan kepadanya jalan menuju kepada syurga. Sebab itulah ilmu adalah dalilul khair. Dia adalah dalil penunjuk kepada kebaikan. Dia dalil penunjuk kepada al-khair, kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah kebahagiaan di negeri yang kekal abadi. Dan dia juga adalah dalil kepada ifdal, kurniaan dan anugerah. Dia adalah penunjuk kepada kurniaan dan anugerah. Ilmu ni adalah penunjuk kepada kurniaan dan anugerah. Orang yang diberi ilmu bermakna ia diberi suatu anugerah dan kurniaan kebaikan yang cukup besar. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Sesiapa yang Allah Taala ingin, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kepadanya kebaikan yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia faham di dalam agama. Allah Taala bagi ilmu berkait dengan agama. Okey, lepas daripada dia menyebut kelebihan ilmu, yang mana setiap orang Islam, setiap penuntut ilmu mesti kena meletakkan ilmu pada tempat yang cukup tinggi. Anda tidak nampak kalau seorang penuntut ilmu sebenar-benar penuntut ilmu, tetapi dalam masa yang sama dia masyghul kepada perkara yang lain. Anda tak nampak. Kalau dia sibuk dengan perkara yang lain, rasanya dia tidak akan mampu untuk mencapai tahap yang tinggi dalam ilmu. Orang yang mampu mencapai tahap yang tinggi dalam ilmu, dia kena menyibukkan diri dia dengan ilmu. Dia menyibukkan diri dia dengan ilmu. Baik. Katanya, dia apabila kita menyibukkan diri kita dengan ilmu, berfikir, semua dia akan bertambah semangat. Tapi kalau kita menyibukkan diri kita kepada perkara yang lain, ilmu di sampingan dia, maka kita tidak bersemangat, tidak ada himmah tinggi dalam menuntut ilmu.
Katanya fafarduhu ilmu sifatil fardi. Okey, lepas daripada dia cerita kelebihan ilmu, maka pengarang kita nak cerita pula tentang hukum mempelajari sesuatu ilmu. Yang mana hukum mempelajari sesuatu ilmu, khususnya ilmu agama, dia ada hak yang fardu ain dan ada hak yang fardu kifayah dan ada hak yang sunat. Dia ada hak sunat, cuma hak yang sunat tidak akan bawa sini dia ada hak fardu ain dan ada hak yang fardu kifayah. Katanya fafarduhu ilmu sifatil fardi ma'ilmi ma yahtajuhu al-muaddi. Fafarduhu fafardul ilm. Fardu ilm. Maksud dia fardu ilm. Ilmu yang fardu. Itu maksud fardu ilm. Farduhu ay fardul ilm. Ilmu yang fardu. Fardu di sini adalah fardu ain. Kerana apabila itlaqkan fardu, maka dia kembali kepada fardu ain. Kalau fardu kifayah, maka mesti ataupun kena qaidkan dengan lafaz, kena qaid, kena taqyidkan ataupun kena ikatkan dengan lafaz kifayah. Fardu, maka fardu je fardu ilmu. Maksudnya ilmu yang fardu adalah ilmu sifatil fardi, mengetahui sifat-sifat al-fard. Al-fard maknanya tunggal. Maksudnya sifat Tuhan yang maha tunggal. Jadi yang pertama ilmu fardu ain adalah kita mesti kena tahu. Jadi maksud dengan tahu di sini adalah i'tiqad yang jazim. Itu makna tahu. I'tiqad yang putus, tanpa ada syak dan ragu-ragu. Ketahu tentang sifat-sifat al-fard. Al-fard, fard, tunggal. Maksudnya Tuhan yang maha tunggal, sifat Allah Ta'ala. Kita tahu sifat Allah Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang mustahil. Sifat yang harus. Baik, kena tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalat yang layak dengan Allah. Allah Ta'ala maha suci daripada segala sifat naqais. Sifat kekurangan. Satu, ma'ilmi ma yahtajuhul muaddi. Serta bersama dengan ilmu. Serta ilmu, bersama dengan ilmu. Ilmu serta mengetahui perkara yahtajuhul muaddi, yang memerlu akan dia akan oleh al-muaddi, oleh orang yang melaksanakan. Al-muaddi di sini adalah al-mukallaf. Serta dia kena tahu pula perkara yang dia perlu. Maksud perlu di sini adalah perlu untuk mensahkan ibadat dia dan perlu untuk mensahkan muamalat dia. Okey, boleh. Jadi kadar untuk ilmu sekadar untuk mensahkan ibadat, untuk mensahkan muamalat juga termasuk dalam fardu ain. Cuma dalam bab muamalat bukan semua kita melakukan segala muamalat. Kalau misalnya jual beli, mungkin kita lakukan. Tapi mungkin ada juga orang yang tidak berjual beli. Dia tak mau berurusan dengan orang. Dia duduk atas bukit je. Duduk uzlah. Duduk cara ke kambing dia je. Ini disebut dalam hadis. Sampai kepada satu tahap kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman, oleh kerana terlalu teruk fitnah, harta yang paling baik yang dimiliki oleh seseorang adalah sekawan kambing yang dipelihara di kemuncak bukit. Dia mencari di manakah tempat turun hujan, membawa binatang tersebut kerana dia lari bersama dengan agamanya daripada terkena fitnah. Okey. Jadi apabila dia duduk atas bukit gitu, tak ada gaul dia, maka tak ada lah buat amalan nak beli ke siapa. Shopee jadi nak order. Kalau boleh order pun tak ada lain. Kalau ada lain pun nak atom mana? Alamat tak ada. Jadi nak kabarnya masalah muamalah ni. Orang yang
ingin melakukan muamalah sahaja, hak yang wajib mengetahui hukum-hukum yang berkait dengan muamalah tersebut. Kalau orang hak yang tak mahu berjual beli, tak mahu sewa menyewa, maka dia tidak perlu belajar. Maksudnya tak wajib dia belajar. Okey, boleh faham. Fardu ketika dia memerlukan. Tapi kalau dalam masalah sembahyang, masalah puasa, itu wajib. Kena tahu oleh setiap seorang, kerana setiap seorang memerlukan kepada benda sembahyang, kerana sembahyang diwajibkan ke atas setiap seseorang. Itu maksud ma'ilmi biasa ma'ilmi. Bersama dengan mengetahui apa yang dia perlu. Apakah ma yahtajuhu? Bayan kepada ma yahtaju. Min dipanggil min lil bayan. Min fardhi dinillahi. Iaitu kefarduan agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kefarduan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengetahui perkara yang diwajibkan di dalam agama Allah, hak yang seseorang berhadap kepadanya, maka ia termasuk dalam fardu ain. Fi dawam, pada berkekalan. Maksudnya yang selalu diamalkan. Selalu diamalkan. Dia ad-dawam makna selalu diamalkan. Contoh sembahyang, contoh puasa. Dia berbeza dengan haji. Haji bukan selalu diamalkan. Sebab haji ni kewajipannya hanya sekali seumur hidup. Okay, boleh faham? Zakat. Zakat bukan selalu diamalkan. Zakat kewajipannya bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat. Contohnya, katuhri wassalati wassiyam. Seperti bersuci, sembahyang, puasa, wal bai', jual beli lil muhtaji, lil tabayu', bagi orang yang perlu kepada jual beli. Jadi orang yang perlu kepada jual beli, maka dia kena tahulah hukum hakam yang berkait dengan jual beli. Sama juga wa zahiril ahkam fi sadai'. Biasanya wal bai' lil muhtaji lit tabayu'i wa zahiril ahkam fi sadai'. Dan yang zahir daripada hukum hakam, dia idafah zahiri kepada al-ahkam, dia panggil idafah sifat kepada mausuf. Asalnya wal ahkam adh-dhahirati fis sadai'. Dan hukum hakam yang zahir di dalam bermacam-macam pekerjaan. Kan sadai' bermacam-macam pekerjaan. Jadi hukum hakam yang zahir dalam bermacam-macam pekerjaan, dalam berbagai pekerjaan tu, dia kena tahulah. Begitu juga antara fardu ain ni adalah wa ilmu da'in, ataf pada ilmu sifatil fard, dan mengetahui ilmu da' penyakit. Dia da' penyakit, dawa ubat. Ilmu mengenai penyakit. Penyakit lil qulub, bagi hati. Baik. Jadi penyakit zahir, penyakit tubuh badan, tempat dia klinik, hospital. Hal tu semua orang cuba merawat penyakit yang ada pada diri dia. Cuba merawat. Apatah lagi kerajaan. Oh, hebat. Rawatan kerajaan pada hari ini. Bermacam-macam penyakit kan. Baik. Tetapi dalam satu lagi penyakit yang ramai manusia ataupun hamba Allah mengabaikan adalah penyakit hati. Penyakit hati. Ya, penyakit hati ni dia ada berlaku. Bukan hanya pada orang sakit, bahkan pada orang sihat pun ada penyakit hati. Baik. Penyakit hati ni adalah penyakit yang bahayalah. Penyakit tumbuh baik. Hanya di atas dunia sahaja. Tapi penyakit hati, kesengsaraan dia kekal sehingga di negeri yang kekal abadi. Jadi antara fardu ain adalah ilmu dah, mengetahui penyakit lil qulub, bagi hati. Yang mana penyakit ni mufsidi, asalnya mufsidin. Penyakit ni yang merosakkan, yang membunuhkan. Merosakkan tuang dia, merosakkan amalan dia.
Contohnya kal-ujbi, seperti ujub, bangga diri. Dia ujub ni maksud dia ujub, seorang satu dia melihat diri dia hebat. Dia rasa hebat diri dia. Serta dia melupakan ataupun serta dia lupa siapakah yang memberi nikmat tersebut kepada dia. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Dia kagum dengan diri sendiri. Maka itu yang dimaksudkan dengan ujub. Wal kibr, sombong. Sombong ni adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak perkara yang benar dan memandang hina kepada manusia. Itu makna al-kibr. Wada'il hasad, dan penyakit hasad, dengki. Hasad, iri hati. Benda dalam hati dia berkeinginan, berkehendak agar hilang nikmat yang ada pada orang lain. Sedangkan nikmat tersebut datang daripada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala yang memilih, berkehendak untuk meletakkan nikmat pada hamba-hamba tertentu. Tapi dia tidak suka kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah pada hakikatnya orang yang hasad. Itu termasuk dalam penyakit hati. Jadi pendek kata benda yang kita dapat faham daripada perkataan Imam Ibn Rusdan, bahawasanya ilmu fardu ain ia merangkumi ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Di sana ada ilmu fardu ain dalam bab akidah, iaitu kita kena tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kita kena tahu sifat-sifat Rasul. Dia dalam masalah fardu ain dalam bab akidah, kita kena tahu sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, dan perkara-perkara yang gaib, yang mengetahui perkara itu terhenti ataupun terhentinya sah akidah kita di atas mengetahui perkara itu. Terhenti sah akidah kita di atas mengetahui perkara tersebut. Jadi asas dalam ilmu akidah dia ada 3. Yang pertamanya bab uluhiyat, bab ketuhanan. Membincangkan tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Yang keduanya adalah nubuat kenabian, sifat yang wajib bagi Nabi, sifat yang mustahil bagi Nabi dan sifat yang harus bagi Nabi. Kedua perkara ini ia terkandung di bawah perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita meyakini tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita kena mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ia merangkumi juga percaya kepada perkara-perkara gaib yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang berkait dengan akidah. Fardu ain dalam bab akidah. Yang keduanya fardu ain dalam bab fiqh. Fardu ain dalam bab akidah adalah sekadar untuk mensahkan ibadat kita dan muamalah. Jadi kalau kita tidak melaksanakan ibadat tersebut kerana ibadat tersebut bukanlah diwajibkan kepada kita, contoh haji, maka tidak wajib kita belajar berkenaan dengan haji. Kita tidak wajib zakat sebab tak ada piti. Sebagai contoh, kita wajib zakat sebab tak ada piti. Maka tidak perlu kita, maksudnya tidak wajib kita belajar bab zakat. Tapi jangan pula kata kita tak wajib sembahyang. Sebab apa tak wajib sembahyang? Balas. Tak boleh. Sebab sembahyang adalah fardu ain, maka menjadi kewajipan kepada setiap mukallaf kena sembahyang. Sebab maka wajib juga kepada mukallaf kena mengetahui kadar yang boleh yang mensahkan sembahyang dia. Sama juga dengan puasa. Yang ketiganya adalah fardu ain dalam bab tasawuf. Dalam bab tazkiyatun nafs. Dia kena tahu apakah sifat-sifat madmumah, apakah sifat-sifat mahmudah, agar dia dapat takhliyah, membersihkan hati dia daripada sifat madmumah. Dan tahliyah, benda tahliyah, dia bersifat ataupun mengambil, dia memakai dengan sifat mahmudah. Baik. Katanya wa ma siwa hadha min al-ahkami fardu kifayatin 'ala al-adami.
Dan perkara mubtada tu fardu khabar. Perkara yang selain daripada ini, apakah bayang minal ahkam daripada hukum hakam. Hukum hakam yang selain daripada ini adalah fardu kifayatin. Fardu kifayah alal adam, di atas manusia. Fardu kifayah. Kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi an ya'tabiru manfa'alah. Fardu kifayah ni benda fardu kifayah ni, fardu kifayah. Setiap perkara penting yang diperlukan oleh mereka yang setiap perkara yang penting qasadu yang qasak mereka itu, yang menuntut mereka itu tahassulah menghasilkannya, atau makna tahassulah min ghairi an ya'tabiru man fa'alah, tanpa iktibar mereka itu siapa yang melakukannya, tanpa mengira siapa yang melaksanakannya, maka itu yang dinamakan sebagai fardu kifayah. Berarti boleh. Fardu kifayah adalah setiap perkara yang penting yang mereka itu tuntut untuk menghasilkannya tanpa dikirakan siapa yang melakukannya. Okey, boleh faham? Tak faham ni? Berarti boleh. Istighfar banyak. Berarti boleh. Di istighfar antara pembuka pintu rezeki. Rezeki ni rezeki dunia dan rezeki akhirat. Faham? Antara pembuka pintu rezeki adalah istighfar. Dalilnya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Antara pintu rezeki adalah istighfar. Faqultu astaghfiru, maka aku berkata, istaghfiru rabbakum, hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, kerana Allah Ta'ala Tuhan yang maha pengampun. Bila beristighfar, yang pertama, tengok Allah Ta'ala buka pintu rezeki, yursi samaa'a 'alaikum midrara, Allah Ta'ala menurunkan hujan dengan lebat, wa yumdidukum bi amwalin, Allah Ta'ala membantu kamu dengan harta benda, wa banin, anak pinak. Baik, batu harta benda, anak pinak. Jadi banyakkan istighfar orang tak ada anak. Banyakkan istighfar orang tak ada bini. Dalam Quran Tuhan kata begitu, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin. Allah Taala bagi kepada kamu, Allah Taala jadikan kepada kamu jannat, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Allah Taala jadikan untuk kamu mana sungai-sungai yang mengalir. Maksudnya mudah untuk mendapat air. Baik. Sama juga dalam masalah ilmu, mesti kena istighfar sebab ilmu termasuk dalam rezeki. Katanya wa kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi an ya'tabiru man fa'alah. Setiap perkara yang penting yang mereka itu qasad untuk menghasilkannya tanpa mengira siapa yang melakukannya, itu yang dinamakan sebagai fardu kifayah. Jadi bermakna perbezaan di antara fardu ain dan fardu kifayah adalah fardu ain dilihat kepada setiap orang. Dilihat kepada setiap orang. Manakala fardu kifayah dilihat kepada berlakunya perbuatan. Asal wujudnya perbuatan tersebut, maka sudah memadai. Okey, contoh fardu kifayah sembahyang jenazah. Asal kata ada sembahyang jenazah, ada apa? Asal wujud perbuatan tu. Faham? Tanpa dilihat kepada siapa yang, tapi fardu ain dilihat kepada siapa yang melakukan. Betul tak? Betul tak? Perbezaan di antara fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah hanya dok ada je perbuatan. Biar dok orang buat apa lah. Biar ada orang buat sahaja. Siapa buat, tak kira. Yang penting, ada orang urus jenazah si mati yang Islam. Ada orang sembahyang. Ada orang tanam ni. Itu yang penting. Siapa yang buat, orang tu tak kira.
Jelas. Berbeza dengan fardu ain. Fardu ain dia bukan melihat kepada wujudnya perbuatan tersebut, bahkan mesti melihat juga kepada siapa yang melakukan. Maksudnya setiap orang mesti kena buat. Tidak berbanding, ada orang bayang Zuhur. Ada apa kita nak bayar sebab ada orang yang bayar Zuhur. Ada boleh. Kita boleh faham. Tapi kalau berjamaah atas pandangan yang mengatakan dia sembahyang Zuhur lain daripada sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah ada pandangan yang mengatakan fardu kifayah. Asal kata ada orang sembahyang jemaah di satu kampung, hak yang lain tak sembahyang jemaah sekalipun, beres dah. Atas pandangan yang mengatakan fardu kifayah. Sebab sembahyang jemaah ada khilaf antara fardu ain, fardu kifayah dan sunnah muakkadah. Seterusnya kata dia, contohnya ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari wa in yadhunna an-nahya lam yu'athiri. Ini contoh. Seperti menyuruh kepada perkara ma'ruf, menyuruh kepada perkara yang baik, menyuruh kepada perkara yang baik, dia termasuk dalam fardu kifayah. Pula dah. Fardu kifayah bagi kumpulan. Tapi kalau dia seorang, maka menjadi fardu ain. Kita ramai-ramai tengok ada seorang tu buat maksiat depan kita. Depan ramai-ramai. Tahu lagi. Maka fardu kifayah. Sungguh buat baik, cegah kemungkaran, dia termasuk dalam fardu kifayah. Kita boleh faham. Sungguh buat baik, cegah kemungkaran termasuk dalam fardu kifayah bagi jamaah. Bukan setiap seorang kena suruh orang buat baik, setiap seorang kena cegah orang melakukan mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Okey. Tetapi kalau seorang je, saat ni kita kata kumpulan. Kalau seorang, maka ketika itu bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Okey, boleh faham? Fardu ain. Orang tu tak bayar. Maka dia seorang tahu. Maka menjadi fardu ain kena suruh dia sembahyang. Orang tu curi, dia seorang tahu. Maka fardu ain kepada dia cegah kemungkaran tersebut. Okey, boleh? Boleh faham? Okey, kita ada benda fardu ain dan fardu kifayah. Contoh suruh kepada kebaikan, cegah kemungkaran ia adalah fardu kifayah. Maksudnya adalah ketika mana orang tu adalah kumpulan. Wa in yadhunna an-nahya lam yu'athiri. Sekalipun menyangkalah ia. Apa? Dia kembali fa'il bagi yadhunna, kembali kepada an-nahi. Orang yang mencegah kemungkaran, dia menyangkakan an-nahya akan cegahan itu lam yu'athiri, tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan kepada orang yang dicegah. Nah, aku kabur pun tidak ikut kau. Walaupun mukabur tidak ikut, menjadi kewajipan kepada mukabur. Okay, boleh faham? Kita kena ingat, kewajipan kita cegah. Soal ditinggal ataupun tidak, waktu dia, waktu dah bawa duit. Waktu bukan urusan kita, waktu urusan apa? Urusan Allah. Faham? Jadi itu adalah urusan Allah. Kewajipan kita adalah menyampaikan. Jadi ketika berlaku kemungkaran, kita sekumpulan, maka menjadi kewajipan kepada kita tahu apabila ada je orang cegah, ada je orang suruh melakukan kebaikan, cegah kemungkaran, maka gugur tuntutan daripada kumpulan tersebut. Kalau seorang diri bagi menjadi fardu ain, tapi ada syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat dia kalau suruh kepada kebaikan dan cegah kemungkaran saat itu, dia tidak menyebabkan berlaku mudarat atas diri dia. Yang pertama, yang keduanya adalah benda tidak berlaku kemungkaran yang lebih besar, kemudaratan yang lebih besar. Okey, itu di antara syarat-syarat. Tapi malu dia tidak termasuk dalam benda perkara yang menggugurkan kewajipan kita menyuruh kepada kebaikan dan cegah kemungkaran. Malu kamu malu. Maka dia tidak termasuk dalam dia dalam benda perkara yang menggugurkan kewajipan tersebut. Dah apa pun dak tu tengok. Duduk peluk molek tepi patah. Duduk peluk molek tepi patah. Sebab tu dak cara. Malu jadi amu tak mampu. Sebab kenapa tak mampu? Sebab saya malu. Tak boleh. Malu dia tidak termasuk dalam tidak mampu. Dia tidak termasuk dalam
keuzuran yang gugur kewajipan kita cegah kemungkaran dan suruh kepada kebaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah kalau begitu kok kita duk tengok orang duduk benda pakai seksi semua tu dosa semua, kita tak ada seorang apa. Tapi benar tak? Faham? Orang perang, awak kena pakai atas tak? Benar tak? Ke suruh pakai ketat ni? Benar tak? Sudah. Ada semua, orang lain buat dosa, kita hak yang maksudnya terlibat sama. Benar tak? Benar tak? Tak. Tak benar. Tak pernah sekali pun. Orang duduk pasang dengung-dengung janji hak yang dia janji ni masih lagi ada perbincangan, muzik masih lagi ada perbincangan. Tapi kalau nyanyian saat itu memang perkataan dia teruk apa sekali, maka tu tak boleh lah. Hak yang menimbul nafsu syahwah tu tidak boleh lah. Dengar fikir hak yang macam-macam sampai ke dalam air pun cerita. Biasa dengar tak kita ni? Biasa dengar? Tu dia. Biasa dia tengok tak orang dengar? Biasa cegah tak? Ke share sama? Dah sesama. Sebab dia fardu kifayah. Cuma kena ingat masalah saja, benda boleh dikatakan di tempat kita ni, benda pengajian ilmu banyak. Dan ustaz-ustaz yang di masjid, di surau, dalam TV, dalam radio, tegur semua dah. Maksudnya tegur semua, khabar semua. Baik. Allah Rabbi. Ana belajar dulu, ana keras sikit. Jangan main keras sikit. Dia babah pasal nyanyi, kuat-kuat ada kita tegur suruh tutup. Kita tegur suruh tutup. Dah takut dia manusia sama manusia, orang sama orang, tak kena tapau kita. Tapau kita, kalau kita nak elok saja. Ke ni? Bagi anak suruh tutup. Bawa dog tegurkan, anak suruh tutup. Dan kalau orang pakai tengok-tengok, kita khabar je. Khabar tu sebenarnya tanggungjawab kita. Kalau kita ahli agama, yang rapat dengan agama tapi meninggal benda pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, benda kita je. Benda yang ada kebaikan yang ada pada kita, tak ada kebaikan. Jadi benda yang mampu kita tegur, kita tegur. Tak mampu tegur, dah buat ni. Tak mampu. Ingat masa kita duduk pondok dulu, dah ayah jadi kerah. Ayah jadi kerah. Jadi kita kerah juga lah. Tegur je. Dah masa cuti pondok dah budak-budak duk pondok ada hak yang jadi nano-nano. Tupang bank dengan dia balik, tupang bank hak baru-baru duk pondok tu. Dia pasang lakon tegur-tegur. Kita tupang orang pun kita suruh tutup begini. Bebel dah tu. Itu cegah kemungkaran. Kita boleh faham. Allah Rabbi. Ada seorang tuk guru pondok di Kelantan. Anak murid ayah anda juga. Pok pupu anda, pok pupu juga yang ada pondok ni. Dia memang orang warak sungguh lah. Dia kalau pakai lipa, merah sebelah hijau sebelah kat tu. Merah sebelah hijau sebelah. Pakai lipa tak kira dia. Kahwin. Tapi jangan, kalau bab maksiat berlaku depan mata, dia tidak akan dapat. Itu sebenarnya hak yang perlu kepada setiap umat Islam. Sebab itu adalah tanggungjawab kita. Itu sebenarnya pekerjaan tugasan para nabi dan para rasul. Kalau kita tidak ambil tanggungjawab tersebut, siapa lagi nak ambil? Faham lagi? Itu hak yang kena ambil. Malu letak teriak. Kalau kira malu, nabi lebih lagi malu. Rasul lebih lagi malu. Tapi oleh kerana ia adalah tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka mesti kita kena buat, mesti kita kena lakukan. Jangan elok saja. Dia bukan lipat, ikut dah je bukan lipat. Baju, Allah, jeragak situ, jeragak sini. Orang biasa. Tapi kalau naik bas, kalau pasang lagu, dia suruh baik-baik. Tutup. Dia suruh tutup. Lagu Hindustan siap dengan joget lagi. Ni siapa ke sengit serbang. Kita tengok. Dia suruh dia tutup. Hari tu sekali, driver tak mau tutup. Dia kata kalau demo tak mau tutup, kawin Kelantan. Kawin jumpa dengan bos. Wajar bos.
Oh takut takut kena ambil tindakan tak? Tutup tak salah. Tengok. Ini sebenarnya kemuliaan kita sebenarnya. Ini tugasan para nabi, tugasan para rasul. Baik. Sebab itulah kalau ada orang yang cegah kemungkaran, kita saat itu kena berterima kasih kepada dia. Pihak yang dilantik oleh kerajaan ke hak yang bukan kerajaan. Kalau dia cegah kemungkaran, kita kena terima kasih kepada dia. Kalau contoh kalau di Kedah, Skut Badar sebagai contoh kan. Kita terima kasih sebab dia tolong menghilangkan dosa kita. Kalau dia tak buat, dengan kita hak yang tanggung dosa. Faham? Ni tolong kecang pula. Tolong kecang, terbantu kecang. Orang kecang kita like pula. Baik. Okey, ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari. Wa in yadhunna an-nahya lam yu'aththir. Seperti itu kita baca dah kan. Katanya habis. Bab tu kita masuk dalam bab baru pula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. أحكام شرع الله 7 تقسم الفرض والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم أبيح والسادس الباطل واختم بالصحيح فالفرض ما في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب ومنه مفروض على الكفاية كرد تسليم من الجماعة والسنة المثاب من قد فعله ولم يعاقب امرؤ إن أهمله. Ada satu lagi yang nak kongsi masalah cegah kemungkaran. Ini benda yang bagus kita kongsi. Dia kalau pelajar-pelajar pondok Ostumbuh dulu memang cukup warak. Biasanya ada Ustaz Hatta. Pondok Pina Merah. Kawan-kawan dia cerita. Kalau nak ibah, kalau ada orang puang lelaki duduk sekali, nampak duduk gandok atas bas, yang tidak ada hubungan mahram, dia suruh tukar. Bukan bah dia. Dia suruh tukar. Dia sanggup tukar. Kok dia? Anda dengar kita lah anak kawan-kawan dia cerita. Anda tak rapat mana dia, cuma dia rapat dengan ayah anda. Kawan-kawan dia cerita. Tapi mati dah kan? Rahimahullah. Dia sedek kenal. Siapa tahap tu? Oh, hebat lah. Berani tak orang dia? Memang tak berani kan? Mereka fikir seorang je berani sini. Orang lain tak berani. Fikir seorang. Ahkamu syar'illahi 7 tuqsam. Hukum hakam syarak yang Allah Ta'ala tetapkan ada 7. Jadi hukum hakam syarak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 7 bahagian. Ahkamu syar'illah, hukum hakam syarak Allah. 7 tuqsamu, 7 dibahagikan akan dia. Maksudnya ada 7 bahagian. Dia sebenarnya hukum hakam syarak dia ada 10 bukan ada 7. Cuma pengarang kita sebut 7 adalah untuk mempermudahkan kepada al-mubtadi'in, orang yang baru mula nak belajar. Sebab dia kitab Az-Zubat, dia termasuk dalam kitab asas. Baik. Hak yang kita masuk perbahasan baru, ahkamu syar'illahi 7 tuqsam, ni adalah perbahasan usulul fiqh. Sebelum ni, daripada ni kita bahas usuluddin. Hak ni kita bahas berkenaan dengan usulul fiqh. Di pembahagian ataupun hukum syarak, pembahagian hukum syarak, definisi hukum syarak, hak ni dibincang dalam ilmu usulul fiqh. Kita ada ilmu fiqh dan kita ada ilmu usulul fiqh. Baik. Yang mana pengarang kita sebut bahawasanya hukum hakam syarak ada 7. Dia sama pembahagian ni dibuat oleh Imamul Haramain Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat. Dia bahagikan kepada 7. Tapi sebenarnya hukum hakam syarak dia bukan 7, dia ada 10. Baik, cuma dia sebut 7 di sini adalah untuk mempermudahkan kepada al-mubtadi'in. Dia hukum syarak ni mana benda hukum syarak? Hukum syarak ni adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi jami'il bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhyira. Maksud dia khitab Allah Ta'ala. Khitab Allah. Apa dia khitab Allah? Kalam Allah Ta'ala. Khitab Allah. Yani kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Kalau kalam Allah Ta'ala yang membincangkan tentang penciptaan langit, tentang penciptaan manusia, sebagai contoh, itu tidak termasuk dalam hukum syarak. Hukum syarak ni adalah khitab Allah, kalam Allah, yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf, iqtidaan daripada sudut tuntut. Kalau tuntut buat dengan putus, itu dipanggil wajib. Kalau tuntut buat tidak putus, itu dipanggil sunat. Tuntut tinggal putus, haram. Tuntut tinggal tidak putus, itu makruh. Ataupun takhir, bagi pilihan, waktu harus. Okey, boleh faham. Jadi, ataupun dan termasuk juga dengan menjadikan sesuatu perkara sebagai syarat kepada suatu perkara lain, menjadi syarat, mani'. Jadi kesimpulan, hukum syarak adalah khitab Allah yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf daripada sudut tuntutan ataupun pilihan, ataupun dijadikan suatu perkara sebagai sabab kepada suatu perkara yang lain, syarat pada suatu perkara yang lain, penghalang pada suatu perkara yang lain. Ini secara ringkas lah. Perbincangan panjang lebar kita bincangkan dalam kitab Al-Waraqat. Sebelum daripada ni, akan kita bacakan kitab Al-Waraqat. Okey. Satu. Hukum syarak ataupun al-hukm syar'i dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya nama dia al-hukm taklifi, yang keduanya al-hukm wad'i. Hukum syarak dia ada dua. Hukum taklifi dan yang keduanya hukum wad'i. Hukum taklifi ada 5. Faham? Jadi ini secara mudah. Secara mudah hukum taklifi yang pertamanya al-wajib. Tapi sebenarnya hukum taklifi adalah bukan wajib. Tapi lah kita cakap secara mudah, wajib. Lepas tu yang keduanya adalah mandub. Yang ketiganya haram. Yang keempatnya makruh. Yang kelimanya mubah. Maka ini dipanggil hukum taklifi nama dia. Yang keduanya dipanggil hukum wad'i. Hukum wad'i ada 5 juga. Yang pertamanya sebab. Yang keduanya syarat. Yang ketiganya mani'. Yang keempatnya sahih. Yang kelimanya adalah batil ataupun fasid. Maka ini dipanggil 5 hukum wad'i. Cuma pengarang kita hanya sebut hukum taklifi 5, hukum wad'i 2. Jadi 7. 3 lagi hukum wad'i dia tidak sebut. Yang dia tidak sebut hukum wad'i adalah sebab dia tidak sebut. Lepas tu syarat dia tidak sebut. Mani' dia tidak sebut. Baik. Mana yang pertamanya al-fardu wal mandub wal muharram. Fardu, al-mandub benda yang disunatkan. Al-muharram perkara yang diharamkan. Wal rabi'ul makruh thumma ma ubihu. Yang keempat adalah perkara makruh, kemudian perkara hak yang diharuskan. Okey. Perkara hak yang diwajibkan, perkara hak yang disunatkan, perkara yang diharam, perkara yang dimakruhkan, perkara yang diharuskan. Hak 5 ni dinamakan sebagai hukum taklifi, hukum syarak at-taklifi. Wasadisul batil waqtin bis sahih. Dan yang keenam adalah batil. Dan ikhtim sudahi olehmu bis sahih, dengan sahih. Yang ketujuh adalah sahih. Baik. Lepas tu dia cuba datangkan definisi, ta'rif kepada hukum syarak tersebut. Fal fardu ma fi fi'lihi thawab. Maka fardu itu adalah barang yang pada melakukannya ada ganjaran pahala. Melakukannya ada thawab, ada pahala. Kaza ala tarikihi al-iqab. Seperti ini juga atas orang yang meninggalkannya. Tak apa, sebarang keuzuran lah. Kalau ada keuzuran, maka itu masalah lain. Ada iqab, ada seksa. Lagi ada hukuman atas orang yang meninggalkan al-fard. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak ampun dosa dia dan tak ada keuzuran, maka ada seksa. Maka itu fal fardu ma fi fi'lihi thawab fi fi'lihi thawab kadza ala tarikihi al-iqab.
Itu fardu. Jadi benda yang wajib adalah benda yang kalau buat dapat pahala, kalau tinggal dosa. Itu maksud fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadza 'ala tarikihi al-'iqab. Wa minhu mafrudun 'ala al-kifayah ka radd taslimin min al-jama'ah. Dan daripada fardu, ini termasuk dalam fardu adalah mafrudun 'ala al-kifayah, suatu yang diwajibkan di atas kifayah. Maksudnya ta'arif fardu tadi, kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa, ia merangkumi fardu ain dan fardu kifayah. Okey, boleh faham? Dia merangkumi fardu ain dan fardu kifayah. Baik. Sebab tu dia kata wa minhu mafrudun 'ala al-kifayah. Contoh yang diwajibkan di atas kifayah atau fardu kifayah, contoh dia adalah karaddi taslimin minal jama'ah. Seperti menjawab salam daripada kumpulan. Jadi ada orang bagi salam, bagi salam. Assalamualaikum. Kita ramai. Maka jawab salam hukum dia wajib. Tapi wajib benda alal kifayah sebab kita ramai. Berbeza kalau kita seorang. Faham lagi yang? Zo. Dia pun bangun. Assalamualaikum. Zo seorang je. Sebab gerak subuh kan. Assalamualaikum. Wajib itu jawab. Faham? Bagi salam. Bagi salam kan doa keselamatan kan. Tak jawab, wajib jawab. Waalaikumsalam. Sebab seorang. Faham? Bangun. Amin Zo, carry. Duduk sekali dulu. Bangun. Assalamualaikum. Carry pun jawab. Waalaikumsalam. Okey, seorang. Sebab menjawab salam daripada kumpulan, bukan jawab salam kepada kumpulan, daripada kumpulan tu nak jawab salam, orang bagi salam kepada kumpulan tersebut, hukum dia adalah fardu kifayah. Tetapi kalulah seorang yang diberikan salam, faham, maka bukan fardu kifayah, itu dia fardu ain. Faham? Sebab ada orang kita Assalamualaikum, senggih je. Anggap kita je, dia orang bagi salam, Assalamualaikum. Anggap kita senggih. Senggih. Ya, tak apa ni. Pelik. Tahu tak benda wajib jawab salam tu? Wajib betul. Baik. Wasunnatul musabu man qad fa'alah wa lam yu'aqab imru'un in ahmalah. Dan sunnah pula. Sunnah al-mandub. Dia samalah. Adalah al-musabu. Maksudnya perbuatan yang diberi pahala. Man akan mereka qad fa'alah, yang sesungguhnya telah melakukan. Ia kembali kepada manhu akan dia akan perbuatan tersebut. Jadi orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat pahala, tapi walam yu'aqab imru'un in ahmalah, dan tidak diseksa, tidak dihukumkan, tidak diseksa. Imru'un akan seorang, in ahmalah jika ahmalah ay tarakah, jika dia meninggal akan perbuatan tersebut. Kalau dia tak buat, tak ada dah diseksa. Tapi kalau dia buat dapat pahala. Itu dipanggil, nama dia sunnah. Dia boleh faham? Itu yang dikatakan sunnah. Wa minhu masnunun 'ala al-kifayah. Dan daripada sunnah tu adalah masnunun, suatu yang disunatkan 'ala al-kifayah. Kita ada benda? Kita ada fardu ain, fardu kifayah. Begitu juga kita ada sunnah ain dan sunnah kifayah. Okey, boleh faham? Jadi sunnah kifayah sama juga. Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tidaklah dihukum dan tidaklah berdosa. Contoh sunnah kifayah adalah kal bad'i bisalami min jama'ah. Seperti memulakan dengan salam daripada satu kumpulan. Kita bagi ramai-ramai pergi ziarah. Betul? Pergi ziarah zoo. Ramai-ramai pergi ziarah zoo. Pergi ziarah orang kaya bagi. Sebagai contoh. Pergi ziarah zoo. Baik. Maka sunat bagi salam. Tapi sunat dia adalah sunnah kifayah. Maksud dia sunnah kifayah dengan maksud kalau seorang bagi salam, maka gugur tuntutan daripada
hak yang berbaki daripada kumpulan tersebut. Okey, habis. Katanya ammal haramu fathawabu yahsulu li tarikin wa atimun man yaf'alu. Adapun perkara yang haram, maka fathawab, maka ganjaran yahsulu, dapatlah dia ganjaran li tarikin, bagi orang yang meninggalkan. Orang yang meninggalkan perkara yang haram, tapi bukan semata-mata tinggal, dengan qasad untuk menjunjung perintah. Kalau semata-mata tinggal, tak dapat pahala. Dan kita ni curi tak Tak. Faham lagi? Merokok tak? Tak. Zina tak? Tak. Minum arak tak? Isap dadah tak? Leni Adakah setiap detik kita dapat pahala kerana setiap detik kita boleh melakukan perkara tersebut? Tidak. Bila dapat pahala? Ketika kita tinggal perkara tersebut adalah imtithalan, menjunjung perintah. Faham? Jelas tak? Wa athimun man yaf'alu, dan athimun, orang yang berdosa. Jadi athimun bukan berdosa, athim adalah isim fa'il, orang yang berdosa. Cuma kita nak tak budak berdosa, gitu je. Tapi sebenarnya athim adalah isim fa'il. Wa man yaf'alu fahuwa athimun, mereka yang melakukan ia akan perkara yang diharamkan, maka dia adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Kalau dia melakukan, dia berdosa. Baik. Wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi bal in yakuffa limtithalin yusabi. Fa'ilul makruh, orang yang melakukan perkara yang makruh, lam yu'adzabi, tidak diazab akan dia, tidak diseksa akan dia. Asalnya lam yu'adzab, kasrahkan ba adalah dia darurat syi'r. Bal, bahkan in yakuffa, jika dia menahan daripada melakukan dia, limtithalin, kerana menjunjung perintah, kerana perintah daripada agama ataupun Allah Ta'ala memerintah, Allah dan Rasulnya memerintah agar kita meninggalkan perkara tersebut. Kalau dia tahan diri dengan makna tidak melakukan kerana menjunjung perintah, yusabi, diberi pahala akan dia. Baik. Sebagai contoh, benda perkara makruh. Perkara makruh banyaklah perkara makruh. Antaranya adalah makan benda yang busuk. Makruh. Kita boleh tak lagi makan benda yang busuk? Peta, jeri, budu sekali dengan nasi lemak. Boleh tak? Boleh. Tapi kita tak makan sebab dia tak berahi. Tak ada pahala. Sebab dia tak makan. Aku berahi sangat Cair liur lalu kalau dengar benda gini. Contoh. Tapi tak makan kerana imtithalan, kerana dia menjunjung perintah, kerana ia adalah dilarang, sebab aku nak tinggal. Sebab tu aku tinggal. Kerana benda dilarang. Agama larang aku nak buatlah walaupun dia makruh. Apatah lagi kalau benda haram. Maka ketika tu barulah yusabi. Asalnya yusab. Jawab bagi A. Jika dia menahan diri daripada melakukan perkara yang dimakruhkan kerana menjunjung perintah, yusabi, dia saja diberi pahala akan dia. Asalnya yusab. Katanya wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki 'ala as-sawa'i, lakin idza nawa bi aklihi al-quwa li ta'ati Allahi lahu ma qad nawa. Dan dikhususkan ma yubahu, perkara hak yang diharuskan, benda hak yang mubah, benda hak yang diharuskan, dikhususkan bistiwa'i, dengan sama, al-fi'li, buat, wa tarki, dan tinggal. Maksudnya sama di antara buat dengan tinggal. Tidak ada suruhan untuk meninggalkan, tidak ada suruhan untuk membuat. Tidak ada larangan untuk meninggalkan dan tidak ada larangan untuk melakukan. Maka itu maksud istiwa, sama di antara buat dan tinggal. Ala sawa, di atas sama. Sama di buat dengan tinggal, ala sawa, setara, sama. Itu sawa. Istiwa, sawa makna sama belaka. Baik. Jadi benda yang harus boleh kita buat dan boleh kita tidak buat. Kita boleh faham? 5 dah. Katanya lakin idza nawa bi aklihi al-quwa, tetapi apabila dia niat bi aklihi, dengan makanan ni, dengan perbuatan makan tu, itu bi aklihi dengan perbuatan makan tu, al-quwa,
akan kekuatan. Li ta'atillah, kekuatan ini mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka lahu ma qad nawa, lahu baginya ma qad nawa, barang yang sesungguhnya telah berniat. Perkara yang harus, benda yang tidak dituntut buat dan tidak dituntut tinggal. Benda yang sama di antara buat dan tinggal. Tetapi kalau diniat dengan makanan dia tu, dia makan tu, dia niat, ataupun mana-mana perbuatan haram, minum ke, makan ke, dia niat supaya ada tenaga untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dapat baginya apa yang dia niat. Maksudnya, benda yang harus kalau niat molek, maka dia dapat pahala. Sekali lagi, ada nasi. Biasa nampak ada nasi kan? Jadi, niat boleh. Niat kalau makan ni, sebab nak pergi gagah kat lagi sembahyang Zuhur. Kalau nak makan, tidur, lambat pula sembahyang Zuhur, sebagai contoh. Jadi, kalau makan ni, malam ni, sampai pukul 10 pun tak apa kelas. Sebab perut kenyang. Kalau main lapar, nak tidur je, duk ingat ke makan, sebagai contoh. Okey, dia niat begitu. Dia niat nak taqawi ala ibadatillah, ala ta'ah, maka dapat pahala. Itu maksudnya lahu ma qad nawa, baginya apa hak yang dia niat. Maksudnya benda hak yang sunat, benda hak yang harus dapat pahala kalau sekiranya niat tu niat baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau niat tak comel, maka dapat dosa. Ni mesti duriau lugu. Makan banyak sikit, cadang nak lagi duriau kan. Jadi ada tenaga sikit. Kalau tenaga, kalau boleh ambil benda banyak tenaga ni, boleh buat lagi, boleh seguni duriau kan. Tuang kerja dah lah kau pagar. Tuang dia tua-tua dah. Dia penjaga duriau sini tua-tua dah. Kau tinggal selendar apa sekali, anak-anak dah boleh dah minat dah kebun-kebun. Jadi kalau kita ambil lagi je dah nak kerja. Dah nak kerja dah. Mulut je dah. Jadi makan banyak lah. Dah lopak pagar. Kata dia. Ada sih ya? Kan rasa. Baik. Ni. Katanya, amma sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'a Allah fima hakama wa fil muamalati ma tarattabat alaihi atharun bi'aqdin thabatat. Ini kita buat sini dulu lah. Berapa lah? Tak apa, kita jawab sikit lagi ni. Sebab ada nak nilai sekejap lagi. Ada janji lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, Allah, aghithna ya Rasul Allah, ya azim al-jah, alayka salawatullah. Abdun bil bab yartaji lathma al-a'tab, jud bil jawab مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذ برسول الله داوي قلبي وامناه السر القربي واجلي كربي والحقني بأهل الله
إليك دائما روحي لديك لثما عليك يرتجي عبد أواه صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم